Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 20, baris yang ke-11 daripada bawah. Baris yang ke-11 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kata Syekh Ibnu Abi Syarif, kata Syekh Ibnu Abi Syarif, mana perkataan Syekh Ibnu Abi Syarif dan makna jauhal fardi, jauharul fardi, jauhafiri. Ini istilah makulat ni. Jirimpiri istilah mutakallimin. Jauhafiri itu suatu yang tiada menerima dapat dibahagi. Tiada menerima ni dengan suatu jalan jua pun. Artinya tiada dengan dipecah kerana kerasnya, dan tiada dengan dikerak kerana kecilnya, dan tiada dengan keduanya beserta kerana lemah bicaranya daripada membezakan nafi setengah daripada nafi yang lain. Nafi setengah daripada nafi yang lain. Dan makna jauhapiri itu, jauhapiri ini suatu yang tiada menerima dapat dibahagi, tak boleh nak bahagi. Tiada menerima ni dapat dibahagi dengan suatu jalan jua pun. Kok jalan kok jalan kerak pun tak boleh. Kok jalan apa panggil apa? Nak kerak pun tak boleh, nak belah pun tak boleh, nak ricih pun tak boleh. Tak boleh nak kerak, nak belah, nak ricih. Artinya, ambil ibarat kita dahulu. Artinya, tiada menerima dapat dibahagi tu. Tiada dengan dipecah. Tiada dengan dipecah kerana kerasnya. Kerana kerasnya. Nak molek di sini kerana kecilnya dan ketiadaan besarnya. Itu nak comel. Tiada dipecah kerana kecilnya. Kerana kecilnya. Dan tiada dapat dikerak kerana kecilnya.
Tiada dapat dikerak kerana pendeknya. Itu hak aula dia. Dia hak tiada dipecah ni, tiada dibelah tau. Tiada dapat dipecah, tiada dapat dibelah sebab kecil sangat. Tiada dapat dikerak kerana pendek sangat. Satu lagi, tidak dapat diricih kerana nipis sangat. Dia jauhar pirik ni, ataupun jirim pirik, benda yang halus sangat-sangat. Atom ada. Atom benda yang halus sangat-sangat. Dia apabila halus sangat-sangat, nak pecahkan, nak belah, tak boleh. Kerak dah kerak dia bukan panjang. Dia lepas tu nak ricih, dia ada 3 ni. Kan benda yang bertokar ni, kalau hak besar, kita boleh kerak 2. Kalau hak panjang, kita boleh kalau hak besar kita boleh belah 2. Kalau hak panjang kita boleh kerak 2. Kalau hak tebal kita boleh ricih, boleh kikih. Tu benda yang besar. Tu benda yang besar. Dia panggil jauhar atau dia panggil jirim. Jauhar ataupun dia panggil jirim ataupun jisim. Jirim ataupun jisim. Ini istilah ilmu. Dia jauhar, jirim. Kemudian dia ada jisim. Dia jauhar dengan jirim ni, dia terbahagi pada 2 pula. Dia umum jauhar dengan jirim ni. Hak besar dia panggil jauhar jirim dan panggil jisim. Hak kecil dia panggil jauhar jirim atau dia panggil jauhar jirim pirik. Kalau dia panggil jisim, kalau panggil jisim ni kena kepada benda yang boleh dibahagi. Nak belah boleh, nak kerak boleh, itu jisim. Dia khas kepada benda yang terima bahagi. Kalau jauhar ataupun jirim, dia umum. Hak besar pun panggil jauhar jirim. Hak halus macam jauhar pirik ni pun dia panggil jauhar jirim. Tapi tak boleh panggil jisim. Ini istilah ilmu. Jauhar ataupun dipanggil jirim. Jauhar ataupun dipanggil jirim. Tapi jauhar jirim ni dia umum. Ni kita ni boleh panggil jauhar, boleh panggil jirim, tapi yang besar. Halus ni, halus macam atom ni dia panggil jauhar pirik ataupun jirim pirik. Halus sangat-sangat, tidak boleh dibelah, tidak boleh dikerak. Ada pun kalau dipanggil jisim, jisim kena kau besar ni. Tubuh kita boleh panggil jisim. Jisim ni benda yang terima bahagi. Benda yang tokoh yang boleh dibahagi 2. Ni tubuh kita ni jisim lah. Jadi kalau sebut kata jauhar ataupun jirim, dia umum. Yang besar macam tubuh kita pun boleh panggil jauhar, boleh panggil jirim dan boleh panggil jisim. Adapun yang kita bicarakan yang halus. Yang halus ni tak boleh panggil jisim. Dia panggil jauhar pirik ataupun jirim pirik. Itu dia panggil istilah ilmu. Itu istilah ilmu. Jirim, jisim, lepas tu dipanggil arak. Arak ni sifat yang baharu yang ada di jirim ataupun jisim yang baharu. Itu arak. Jirim, jisim kita ni boleh panggil zat. Boleh panggil zat lah. Tubuh kita boleh panggil zat. Adapun zat Allah boleh panggil zat saja, tak boleh panggil jirim, jisim. Adapun zat kita panggil zat boleh, panggil jirim, jisim pun boleh. Satu laginya arak. Arak ni sifat yang baharu yang ada di jirim, jisim yang baharu. Tapi sifat yang baharu ni ada di kita ni. Qudrah yang ada di kita ni. Nak panggil sifat boleh, nak panggil arak pun boleh. Adapun sifat Allah yang qadimah hanya boleh panggil sifat saja, tak boleh panggil arak. Sebab arak ni kena kepada sifat yang baharu yang ada di jirim, jisim yang baharu. Ini istilah ilmu. Sekarang nak pergi pada apa dia jauhar pirik ni.
Apa dia? Jirim pirik. Yang suatu yang tiada menerima dapat dibahagi. Dengan suatu jalan jua pun tak boleh. Nak belah tak boleh, nak kerak tak boleh, nak ricih tak boleh. Ricih panggil dah sebab dia kalau benda besar boleh pecahkan, boleh belah. Benda yang panjang boleh kerak. Benda yang tebal boleh ni ricih panggil apa? Benda tebal kan? Kan tebal kan kita boleh. Tapi kalau nipis tak boleh nak tu. Jadi jauhar pirik, jirim pirik ni tidak boleh menerima bahagi. Artinya tiada dengan dipecah. Nak pecah dua, nak belah dua tak boleh. Kerana kecilnya. Nak comel gitu, bukan kerana kerasnya. Dan tiada dengan dikerak. Nak kerak tak boleh. Kerana di sini kecilnya. Kerana pendeknya. Kerana pendek. Nak kerak macam mana? Kerana pendek. Dan tiada dengan keduanya berserta nak pecah, nak kerak sekaligus. Tu lagi tak boleh. Kerana lemah bicaranya. Bicara nak kira hak benda yang nak pecah tak boleh, nak kerak tak boleh, daripada membezakan nafi setengah daripada nafi yang lain. Kata setengah ulama, jauhar pirik itu bukannya syarat. Dan seumpamanya itu jisim yang bersusun daripada dua jauhar atau lebih. Kerana bahawa senya kudrah tiap-tiap satu daripada keduanya itu ta'alluqnya. Dan kata setengah ulama, jauhar pirik itu bukannya syarat. Dan seumpama itu, seumpama jauhar pirik ni jisim yang bersusun dari dua jauhar ataupun lebih. Dia kalau jisim ni, jisim yang bersusun daripada dua jauhar ataupun lebih. Yang besar lah. Jadi sekarang ni dahulu bicara gini. Bicara fardu takdir. Sebab bicara sekarang ni dalil. Kita berpegang Allah esa pada zat, sifat dan perbuatan. Satu pegangan laginya kita dalil bagi tiada dua pada zat, tiada berbilang pada zat, sifat dan perbuatan. Dalilnya jikalau tiada esa pada jikalau tiada esa, nescaya tiada diperoleh sesuatu daripada alam. Tak ada makhluk. Kenapa? Kerana apabila Allah tiada esa, lazimlah Allah lemah. Ini bicara dahulu. Lazim Allah lemah. Tapi dia perlu pada keterangan sebab dalil kudrah, iradah, ilmu hayah. Dalil seumpama tu. Kalau tidak bersifat-sifat kudrah, iradah, ilmu hayah, maka tak ada alam ni. Sebab jadi lemah Tuhan. Sekarang ni tak, ni bukan bicara dalil kudrah, iradah ni. Dalil wahdaniyah. Tiba-tiba sama dengan dalil kudrah. Dalil kudrah, kalau Allah tidak bersifat dengan sifat kudrah, nescaya tiada diperoleh sesuatu daripada alam. Tak ada segala-galanya. Sebab apa? Lemah Allah Ta'ala, maka tak ada alam. Bila ada alam makhluk ni semua, itu dalil Allah bersifat dengan sifat kudrah. Dalil Allah tidak lemah. Tapi bicara sekarang dalil sifat wahdaniyah. Dalil Allah tidak berbilang. Tiba-tiba kalaulah Allah tidak esa, tak ada sesuatu dia makhluk. Sebab apa? Sebab kalau Allah tidak esa, jadi Allah lemah. Tu tak ada alam kerana lemah. Kalau kira dalil kudrah, ada sekarang ni dalil wahdaniyah. Maka apa keterangan dia? Anak orang. Lepas tu saya ulang-ulang tu. Hak susunan sifat 20. Wahdaniyah, kudrah, iradah, ilmu tu. Berkaitnya antara wahdaniyah dengan kudrah. Berkait. Allah yang esa pasti maha kuasa. Allah yang maha kuasa pasti esa. Menafikan keesaan Allah, menafikan kudrah Allah. Berpegang berbilang, berpegang Allah lemah. Dia berkait dua ni, antara wahdaniyah
dengan kudrah. Ulama susung tu wahdaniyah, kudrah. Walaupun asas kepada sifat 20 wahdaniyah. Sebab mengenal Allah Subhanahu wa taala, iman akidah pegangan, mari daripada zahir kitanya asyhadu an la ilaha illallah, tu zahir. Asyhadu an la ilaha illallah, itulah wahdaniyah. Itu asas bicara mengenal Allah, bicara bab iman, bab akidah. Tapi Allah letak, tapi ulama susun letak wahdaniyah nombor 6. Lepas tu sambung dengan kudrah, iradah, ilmu, hayah. Nanti bicara bab iftikar, nanti istina iftikar daripada wahdaniyah, kudrah, iradah, ilmu, hayah. Ni. Ini maksud dia sifat iftikar. Berkendak sekalian makhluk kepada Allah kerana Allah esa, kudrah, iradah, ilmu, hayah. Iftikar. Jadi ulama susung wahdaniyah, kudrah. Dalil sama pula jadinya. Kalaulah kalau dua Tuhan, tak ada orang Islam kita berpegang tu dua Tuhan. Kalau dua Tuhan, dua-dua lemah, dua-dua bukan Tuhan. Tu kita boleh nampak lalu dah, sebab Quran pun datangkan ayat. Lau kana fihima alihatun illallah. Jikalau ada di langit dan bumi ni Tuhan selain daripada Allah, nescaya binasa langit bumi ni. Sebab apa? Dua-dua Tuhan lemah tak jadi daripada awal langit dan bumi. Dalam kitab Al-Misbahul Munir, dia agak panjang bicara dalil. Kalau dua Tuhan, mana apa ni? Berbilang pada zat. Dia esa pada zat, sifat, perbuatan. Mustahil berbilang pada zat, sifat dan perbuatan. Dan kita Al-Misbahul Munir diperinci panjang. Kalau berbilang pada zat, dua Tuhan. Kalau ada dua Tuhan, boleh jadi dua Tuhan ni bahagi kerja. Kalau bergomo, berebut, punarana lah, bagi kerja lah. Ataupun bersekali kerja. Kalau bagi kerja, kalau bersekali kerja, dua-dua jadi lemah, bukan Tuhan. Kalau bagi kerja, langit satu Tuhan yang buat, yang uruskan. Bumi dua Tuhan. Kalau katalah hak langit itu Allah Ta'ala yang buat, Allah Ta'ala yang uruskan, tadbir. Bumi Tuhan yang kedua yang buat, Tuhan yang kedua yang tadbir. Dua-dua lemah mereka, bukan Tuhan. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala buat langit, urus tadbir langit. Hak bumi bukan milik Tuhan, milik Allah Ta'ala. Kalau bukan milik Allah, Allah lemah lah. Hak dia separuh je. Pergi pula Tuhan yang kedua. Hak bumi je dia buat, hak bumi je dia urus, hak bumi dia takbir, hak langit dia tak ada nak kosek. Bukan Tuhan kalau gitu. Kalau ada dua Tuhan, dua-dua bukan Tuhan. Jadi dua Tuhan seumpama tu orang Islam tak ada berpegang. Hak parahnya orang Islam ni, Allah jua Tuhan, Allah jua Tuhan. Tapi Allah jua Tuhan, perbuatan Allah sebahagian, perbuatan makhluk sebahagian. Hak tu macam mana kira pula tu? Itu lagi berat. Kalau dua Tuhan atas nama Tuhan dua-dua pun, kerja Tuhan Allah, kerja langit. Kerja Tuhan kedua, kerja di bumi. Allah pun jadi lemah, Tuhan kedua pun jadi lemah. Sebab apa? Sebab Allah buat langit je, hak bumi bukan hak dia. Lemah gitu. Tuhan-Tuhan ni dia kena Rabbil Alamin. Dia kena Rabb, dia milik belaka, barulah Allah Ta'ala tu Tuhan yang maha kuasa. Jadi kalau kata Tuhan yang maha kuasa, mesti esa. Maha kuasa. Sebab apa? Sebab Rabbil Alamin, Tuhan bagi sekalian.
Ni tak di Rabbil Alamin lah. Sebab apa? Jadi Rabb bagi langit saja. Bumi, Tuhan yang kedua pula yang Rabb tuang bagi bumi. Dua-dua bukan Tuhan. Tapi tak ada lah orang Islam berpegang ada dua zat Tuhan. Orang Islam pasti berpegang Allah jua Tuhan. Tak ada Tuhan yang kedua. Tapi siapa time perbuat, Allah buat separuh, makhluk buat separuh. Tak sama macam dua Tuhan. Dua Tuhan, Allah buat langit je separuh. Tuhan yang kedua buat bumi je separuh. Dua-dua lemah takkan ada langit bumi kalau seumpama tu. Dan langit bumi ni ada dalil bahawa Tuhan yang esa, yang maha kuasa. Tuhan yang maha kuasa pasti esa. Tuhan satu, Allah Ta'ala jua Tuhan yang esa. Tapi perbuatan Allah tidak esa. Ni yang banyak ni. Perbuatan Allah tidak esa. Jadi dia pergi kepada dalil hak kata Allah Ta'ala esa ni. Dalilnya kalau Allah tidak esa, pastilah tiada diperoleh suatu dalam alam. Kerana jadi lemah kalau Allah Tuhan tidak esa. Dia pergi kepada kenyataan dia macam mana. Kenyataan dia dahulu bicara berkaitan dengan ta'alluq kudrah. Umum ta'alluq kudrah. Meratai ta'alluq kudrah. Tapi itu bicara sifat kudrah, sifat yang ketujuh dahulu. Sekarang ni bicara sifat dalil wahdaniyah ni. Dia pergi pada hak bicara umum ta'alluq kudrah. Apa dia? Umum ta'alluq kudrah. Meratai kesemuanya perbuatan Allah. Mana perbuatan Allah? Contoh Musa 9 kita baca dah dahulunya. Ulang balik Musa 9. Termasuk umum ta'alluq kudrah Allah, makna perbuatan Allah juga adalah perbuatan hamba yang ikhtiari, perbuatan Allah pada hakikinya. Tapi kata perbuatan hamba pada zahir. Perbuatan hamba yang ikhtiari, hamba memilih pada zahir. Pada patah hakiki umum ta'alluq kudrah Allah. Itu bicara surat 9. Pada membicarakan sifat kudrah dan sifat iradah yang bertakluk dengan sekalian perkara mungkin. Perkara yang harus ada, harus tiada yang berlaku ni, semuanya datang dari kudrah dan iradah. Iradah menentukan pada azal, kudrah menjadikan sampai masa. Jadi termasuk perbuatan hamba yang ikhtiari pun perbuatan Allah Ta'ala. Dah kata perbuatan hamba pada zahir. Yang ikhtiari hamba memilih. Hamba memilih pun pada zahir. Hakikinya hati hamba memilih. Itulah perbuatan Allah. Hamba pun gerak dia melakukan apa yang dipilih. Itulah perbuatan Allah. Terdetik di hati hamba ni, perbuatan Allah. Berkelip mata hamba, perbuatan Allah. Bergerak nadi hamba, perbuatan Allah. Itu umum ta'alluq kudrah. Ni kena cemak molek ni. Hak terpesonglah. Qadariyah ke Jabariyah ke, yang mengaku ahli sunnah pun kena amati. Sebab kitanya kalau bicara bab ikhtiar usaha, kita pun akan sebut ahli sunnah berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan tetapi tidak berbekah. Hamba ada pilihan dan perbuatan, tidak berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, Jabariyah. Tetapi pilihan dan perbuatan hamba tak berbekah. Kalau pilihan dan perbuatan hamba berbekah, jadi Qadariyah. Ahli sunnah berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan tetapi tak berbekah. Ahli sunnah wal jamaah. Tapi ayat comel ni kena faham molek pula. Jangan pula jadinya hamba ada pilihan dan perbuatan mutlak semata-mata hamba, cuma tak berbekah. Berbekah tu perbuatan Allah. Gerak dia hamba berusaha, perbuatan hamba mutlak. Tu karut marut gitu, itu ahli sunnah. Ada ni. Ini ada yang bawa seumpama ni kena ingat. Memang kita akan cakap gitu. Kita ahli sunnah wajib berpegang
hamba ada pilihan dan perbuatan. Wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Tetapi pilihan dan perbuatan hamba tak boleh bekas. Tidak berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, Jabariyah. Berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan serta memberi bekas, jadi Qadariyah. Jadi ahli sunnah berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan tapi tak boleh bekas. Tapi kena halusi pula sini. Hamba ada pilihan dan perbuatan hanya pada zahir. Majazi letak saja. Pada batin hakiki bukan tak boleh bekas. Diri memilih tu pun Allah yang mengadakan. Diri gerak yang usaha pun Allah yang mengadakan. Bukan pilihan dan perbuatan tak boleh bekas. Diri pilihan dan perbuatan pun muassirnya yang boleh bekas hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang berhasil itu usaha Allah yang boleh bekas. Memilih dan melakukan usaha Allah yang bekas juga. Perbuatan Allah juga. Jangan duk bahagi dua pula sini ni. Pilihan dan perbuatan mutlak hak hamba. Cuma tak boleh bekas. Ini masih lagi mensyirikkan Allah pada perbuatan. Masih lagi berpegang Allah lemah. Sebab Allah tunggu di belakang je. Itu usaha hamba mutlak. Sama masa Allah mengadakan di hujung. Itu usaha hamba mutlak. Hamba semata-mata. Di hujung barulah Allah mengadakan. Lemah Tuhan gitu separuh-separuh. Kena cekemak ni. Jadi pergi pula kepada hak umum takluk kudrah Allah ni. Dia pun datangkan fardhu takdir. Fardhu takdir suatu yang maujud. Baginya bagi semua maujud ni daripada kudrah. Suatu yang maujud ni suatu yang ada lah. Kita buat contoh hamba lah. Hamba ni manusia, jin, malaikat tu hamba belaka lah. Contohnya hamba. Di hamba ni ada kudrah. Di hamba ni ada kudrah. Dengan kudrah di hamba ni yang menjadikan seperti kudrah Allah. Ni fardhu takdir ni. Ni bukan gini ni. Ni fardhu takdir. Fardhu takdir tak dilah. Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Fardhu takdir tu. Jikalau ada di langit dan bumi Tuhan selain Allah, nescaya binasa langit dan bumi. Itu fardhu takdir. Kalau dua-dua Tuhan, binasa langit dan bumi. Ni fardhu takdir ni. Tuhan satu. Tapi pada suatu yang maujud ni, contohnya hamba, ada kudrah yang mengadakan seperti kudrah Allah Subhanahu wa taala. Fardhu takdir. Mengadakan. Kalau qadariyahnya mengadakan pada memilih dan berusaha dan mengadakan pada jadi di hujung. Mengadakanlah. Kita di sana jemaah dah memilih dan berusaha Allah yang mengadakan. Berhasil apa yang diusahakan Allah yang mengadakan. Itu kita di sana. Tiba-tiba kudrah di hamba ni mengadakan seperti kudrah Allah. Cuma kudrah Allah menjadikan langit dan bumi. Kita sebut kudrah yang mengadakan ni isnad majazi, bukan hakiki. Yang hakikinya bukan kudrah yang mengadakan. Yang hakikinya Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan sifat kudrah yang mengadakan. Siapa yang mengadakan? Allah, bukan kudrah. Allah yang bersifat dengan kudrah. Kudrah mengadakan dipanggil isnad majazi, sandau sementara je. Bukan kalau berpegang ni dengan zat diri kudrah itulah semata-mata mengadakan, bukan Tuhan yang mengadakan. Itu kafir tu. Kalau berpegang dengan zat diri kudrah tu yang mengadakan, bukan Tuhan yang mengadakan, kafir.
Dia kata kudrah mengadakan isnad majazi. Sanda zuhir je. Banyak sanda zuhir kan. Hamba ada pilihan dan perbuatan. Isnad majazi. Hakiki Tuhan belaka. Sanda. Sanda kudrah mengadakan. Kita nak pendek cerita. Nak pendek ayat. Jadi kudrah Allah mengadakan langit dan bumi. Kudrah Allah mengadakan kudrah di hamba. Ni, kudrah pada diri kita ni kan. Tenaga ni Allah yang letak di tubuh kita. Allah yang bersifat kudrah yang menjadikan kudrah di tubuh kita, tenaga. Lepas itu kudrah di hamba ni pula yang mengadakan pula. Jadi kudrah Allah mengadakan bahagian kudrah Allah. Kudrah hamba mengadakan bahagian kudrah hamba. Fadhu takdir seumpama tu. Itu qadariyah gitu. Sesak mensyirik ke Allah pada perbuatan, berpegang Tuhan lemah kalau gitu. Lemah Tuhannya, letak kudrah pada diri hamba. Berarti setakat tu dah kerja Allah Ta'ala-nya. Lepas tu kudrah di hamba lah pula yang ambil alih kerjaan Allah Subhanahu wa Ta'ala pula jadinya lemah gitu. Ada ni. Jadi kudrah Allah Ta'ala mengadakan kudrah tenaga pada diri hamba. Dia panggil kudrah hadisah. Kudrah yang baharu. Lepas tu kudrah yang baharu yang ada di hamba ni mengadakan pilihan dan perbuatan dan mengadakan apa yang diperbuatkan. Ini hak Mu'tazilah Qadariyah. Hak tadi hak mengaku ahli sunnah tapi bukan ahli sunnah. Kudrah hadisah di hamba mengadakan pilihan dan perbuatan. Pilihan dan perbuatan mutlak hak hamba. Cuma bekas di hujung jadi apa yang diusahakan, barulah balik semula kudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kudrah Allah mengadakan kudrah yang baru di hamba. Kudrah yang baru ni mengadakan, memilih dan melakukan kudrah Allah bekas di hujung. Ni bagilah orang panggil ni. Ini panggil syirik. Jadi kalau fardhu takdir kudrah pada hamba mengadakan seperti kudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala, lazimlah ta'alluq dua kudrah jadinya. Kudrah Allah mengadakan, kudrah yang baru mengadakan. Itu fungsi. Jadi lazim kedua-duanya. Kudrah Allah pun bertakluk, berfungsi, kudrah hamba pun berfungsi. Apabila ada dua kudrah fungsi semua itu, tak ada diperoleh sesuatu daripada alam. Tak ada lah alam, tak ada. Tak ada alam. Dan alam ni ada ni kan. Alam ni ada dalil kudrah Allah jugalah yang bertakluk. Umum takluk kudrah, maratai kesemuanya takluk kudrah Allah. Qadar perbuatan Allah, keesaan Allah pada perbuatan. Kalau ada kudrah yang lain, kudrah yang baharu mengadakan, berarti dua kudrah yang bertakluk. Dua kudrah yang berfungsi. Kudrah Allah mengadakan, kudrah makhluk mengadakan. Kalau dua kudrah bertakluk gitu, tak ada lah makhluknya kalau gitu. Tak ada lah makhluk gitu. Sebab apa? Sebab dua-dua kudrah tu lemah belaka. Kenapa kudrah Allah lemah? Dah, semua kerja bukan dia buat. Semua kerja bukan dia buat. Lemah mana? Kalau Allah lemah, tak ada makhluk. Makhluk ni ada, itu dalil Allah esa pada perbuatan Allah yang maha kuasa. Ini kita nak bicara bab tauhid ni. Dan nak bicara Allah maha kuasa ni. Di mulut esa Allah Ta'ala Tuhan yang esa belaka orang Islam ni. Di mulut Tuhan maha kuasa belaka di mulut orang Islam ni. Tapi berpegang ke tidak? Berpegang ke tidak? Kalau tak lepas ini, tak ada lah. Tak ada semayang. Tak ada. Musyrikun. Orang yang mensyirikkan Allah pada perbuatan contohnya. Tak ada lah. Semayang. Adalah tunggak-tunggik itu bersenam. Lepas tu, khoyar.
Berangan. Semayang ni pahala, nanti akhirat masuk syurga. Itu angan-angan yang ditipu oleh syaitan. Syaitan mudah je nak tipu anak Adam ni. Orang yang berilmu pun terkadang masuk perangkap syaitan. Orang jahil pula. Orang berilmu pun, kalau Tuhan tidak lindungi, masuk perangkap syaitan. Orang berilmu masuk perangkap syaitan kalau Tuhan tidak lindungi. Orang jahil, jahil berakidah. Tu bola kepada syaitan je. Ikut syaitan nak sepak je. Saya kata, wa amalah. Rajin bersemayang, rajin berjemaah. Rajin semayang, rajin berjemaah. Pergi belajar, tambah. Ni mainan syaitan belaka ni. Tadi orang berilmu pun tidak dilindungi oleh Allah, ditipu oleh syaitan. Orang jahil, makanan dia. Wal jahilu aduullah walau kana abida. Orang jahil ni musuh Allah walaupun dia rajin buat ibadat. Tak musuh Allah macam mana? Rokok sujud, akidah tak betul. Rokok sujud, fiqh tak betul. Rokok sujud, hati riak, ujub, takabur, hasad, musuh Allah. Lepas tu nampak buat rokok sujud tu mainan syaitan, bola kepada syaitan, ikut syaitan nak sepak. Tapi bahagian masing-masing. Tuhan kendak pada azal orang bahagia, Allah Ta'ala akan buka jalan ilmu. Tuhan kendak pada azab orang yang celaka, ahli neraka, Allah Ta'ala akan halang daripada ilmu. Ialah musuh adat wa yuhramul asyiya, Nabi kata. Akan dikurniakan ilmu kepada mereka yang Allah takdirkan pada azab orang bahagia ahli syurga, dan akan diharamkan ilmu, ditegahkan ilmu daripada mereka yang Tuhan takdirkan pada azab orang yang celaka ahli neraka. Tuhan takdir pada azab dia ni orang yang celaka ahli neraka, Tuhan takdirkan juga dia terhalang daripada ilmu. Ilmu tauhid pun terhalang juga. Ilmu tauhid terhalang, kau tutup buku lah. Nak duduk mana? Ada ni. Nak duduk mana? Musyrikun ni jangan nampak penyembah berhala je. Penyembah berhala tu musyrikun pada zat. Rokok sujud pada Allah, tapi musyrikun mensyirikkan Allah pada perbuatan. Musyrikun lah. Dia faham musyrikun kok penyembah berhala. Betul lah tu. Orang yang mensyirikkan Allah pada zat. Yang persoalan sekarang ni, musyrikun pada perbuatan. Orang Islam pasti tidak musyrikun pada zat. Orang Islam pasti tidak musyrikun pada zat. Pasti orang Islam berpegang Allah Ta'ala jua Tuhan. Dah dapat dah sebahagian. Walaupun dia mensyirikkan Allah pada perbuatan pun, dia mentauhidkan Allah pada zat. Dalam bab pegangan ni, tertolak satu, kosong lalu dah. Pada ni dah tak apa dah, dia boleh dah sebahagian. Apa sebahagian? Mentauhidkan Allah pada zat. Walaupun dia mensyirikkan Allah pada perbuatan, dia boleh dah satu. Mentauhidkan Allah pada zat. Dah. Tertolak satu, tertolak habis. Tertolak satu, tertolak habis. Tambahan pula tertolak pula keesaan pada perbuatan, tertolak sifat kudrah Allah Subhanahu wa taala. Tertolak sifat kudrah Allah Subhanahu wa taala. Bila tertolak keesaan pada perbuatan. Bukan kata satu je tak lepas. Orang Islam berpegang keesaan pada zat Tuhan hanya Allah Ta'ala, tapi tidak mentauhidkan Allah pada perbuatan, mensyirikkan Allah pada perbuatan. Bolehlah sebahagian. Tak ada. Kosong. Jadi kalaulah kudrah pada suatu yang mawujud, kudrah hamba ni menjadikan seperti kudrah Allah, nescaya lazimlah takluk dua kudrah. Jadi dua kudrah berfungsi. Kudrah Allah menjadikan, kudrah hamba menjadikan.
Apabila dua takluk dua kuasa umpami, tak ada lah sesuatu daripada alam, tak ada makhluk. Ni ada makhluk, tu dalil kudrah Allah jugalah. Tu dalil umum takluk kudrah Allah, meratai kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kudrah yang baharu yang Allah Taala letak pada hamba tidak ibekah sama sekali. Tak ibekah pada gerak diam. Gerak diam hamba sendiri pun tetap takluk kudrah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertakluk dua kudrah ni, ni mustahil sama sekali, sama ada secara beraturan ataupun secara berserta. Dia panjang pula ni. Secara beraturan ni susun. Allah mengadakan, hamba mengadakan. Hamba mengadakan, Allah mengadakan. Pada ni. Berserta ni serentak. Berserta ni serentak. Hak beraturannya Allah mengadakan, kemudian hamba mengadakan. Ataupun hamba mengadakan, Allah mengadakan. Hak ni bawa kepada tahsilul hasil, mengadakan barang yang telah ada. Mengadakan barang yang telah ada. Dah, Allah mengadakan siap-siap, hamba mengadakan. Mengada apa ada dah. Hamba mengadakan siap-siap, Allah mengadakan pula kemudian. Itu mustahil gitu. Sebab apa? Menghasilkan barang yang sudah hasil. Itu kalau secara beraturan. Dia kita baca mengelupahnya, barang yang melazimkan atasnya. Barang melazimkan atasnya, yakni kerana barang yang melazimkan atasnya. Melazim akannya, yakni kerana barang melazim akannya. Menjadi ilah pada kata lazim daripada dua kudrah itu tiada diperoleh suatu daripada dengan kedua dua kudrah. Melazimkan atas daripada menghasilkan yang sudah hasil pada yang beraturan. Atau kerana bekah yang satu. Dua yang berbekah. Ni. Atau, dia kena ada atau situ. Kena ada atau. Sebab tu secara beraturan. Ni secara berserta pula ni. Seketak. Sekali buat lah. Kudrah Allah campur dengan kudrah hamba, sama buat. Kalau kudrah Allah mengadakan, kudrah hamba buat. Kudrah hamba mengadakan, kudrah Allah buat pula kemudian. Jadi buat hak siap dah. Tu mustahil gitu sia-sia. Atau kerana ni, dia kena tambah atau kerana bekah yang satu, dua yang bekah akan dia dua-dualah buat. Kudrah Allah, kudrah yang baharu ni, kudrah hamba, sama-sama buat, serta atau kerana bekah yang satu, dua yang bekah akan dia. Satu perbuatan, satu perkara, kudrah Allah buat, kudrah hamba buat. Begitulah pula. Kalau buat susun tak nampak sangat. Kalau buat pakat, kalau kita susun ni, contoh-contohlah. Kalau kita kata kita lah, barang tu alih ke tempat satu, situ je. Seorang dia alih, lepas tu seorang ambil pula letak pasal, lepas tu alih sebelah tempat yang sama ke mana? Hak nampak sikitnya berserta. Baru nampak. Berserta baru nampak. Sama-sama akak. Baru nampak. Atau kerana bekah yang satu, dua yang bekah akan dia. Satu pekerjaan, kudrah Allah yang lebih bekah, kudrah hamba yang bekah. Hak ni mustahil juga ni. Kerana masalah ini, masalah bekah yang satu, yang bekahnya dua, difardukan pada sesuatu yang tidak terima bahagi. Fi jauhar pirik. Hak ni nak cerita ni jauhar pirik ni. Sekarang benda besar, bolehlah. Kudrah Allah buat sama dengan kudrah hamba. Tu pun, dia maha seumpama tu jadi bekerja sama pula.
Nampak nyatanya pada Jauhapiri. Benda yang halus sangat-sangat ni. Yang tak boleh dikerak, yang tak boleh dibelah, yang tak boleh dikerak. Halus sangat ni. Halus-halus. Macam etong ni. Dua kudrah juga buat. Ni halus sangat ni. Dua kudrah juga buat. Kudrah Allah buat, kudrah hamba buat. Halus sangat tu nak buat dua mana. Waktu mustahil tu. Kalau ada kudrah yang baru yang menjadikan seperti sifat kudrah Allah Subhanahu wa taala. Kalau secara beraturan kudrah Allah mengadakan, kudrah hamba yang mengadakan pula. Kudrah hamba mengadakan, kudrah Allah mengadakan pula. Mainan apa gitu benda ada dah. Pergi buat benda ada dah. Tu mustahil gitu. Ada dah. Tak usah duk beraturan itu yang duk susun gitu. Sama berserta-berserta. Kudrah Allah buat, kudrah hamba buat. Macam mana kalau benda tu Jauhapiri? Benda halus ni macam mana? Benda halus ni macam mana? Benda halus ni macam mana? Kudrah Allah dengan kudrah hamba pakat buat. Benda halus siap Ada halus siap. Halus siap ada etong tu. Biasa kita biji sawi. Biji sawi ni halus mana? Biji sawi ni memang halus. Tak boleh nak kerak. Tak boleh nak belah. Gitu. Biasa kita biji sawi. Hak nasi biji sawi dah tahulah. Kalau kumang. Kumang boleh tak? Dah dengan teknologi kan. Dia nampak kumang, dia pegang kumang, dia belah dua. Boleh? Teknologi. Kan kumang tak nampak. Tapi dengan teknologi boleh nampak kumang. Lepas tu ada alat kumang tu dia boleh kerak dua. Bukan Jauhapiri lagi lah kalau boleh kerak dua. Kalau kumang tu boleh kerak dua. Boleh tak kumang kerak dua? Kalau kumang boleh kerak dua dengan alat dia lah. Dah dia pegang dia nampak kan. Asal tak nampak dengan alat boleh nampak. Dengan teknologi boleh nampak. Bila boleh nampak dia boleh kerak pula kumang jadi dua. Bukan Jauhapiri kalau boleh kerak. Jauhapiri ni tak boleh nak kerak. Jadi macam mana benda yang halus seumpama tu nak berserta kudrah Allah dengan kudrah yang baru. Macam mana? Ni dia nampak kepada Jauhapiri. Tu sama balik Jauhapiri tidur tadi. Benda yang halus tak boleh dibahagi. Kata setengah ulama, Jauhapiri itu bukannya syarat. Sebab apa? Dan seumpama sama Jauhapiri itu jisim yang bersusun daripada dua jauhar ataupun lebih. Tak usah duk cerita benda halus sangat lah. Kita ambil benda besar. Benda yang berjisim. Benda berjisim ni benda yang boleh dibahagi yang bersusun daripada dua jauhar ataupun lebih. Kan kita ni banyak atom kan? Kan saya pernah dengar lah ada radio di cerita sains tu. Ni di kita ni kan dia kan dia banyak apa ni? Dia banyak bahagian tau. Ni di jisim kita ni kan, ilmu sains kan. Satu bahagian tu dia ada pecah pula kepada dia kan. Dia panggil apa? Dia panggil apa tu? Kalau di tubuh kita ni, luar ke dalam ke dia punya dia panggil apa? Istilah apa dia panggil? Kalau dibahagi. Kan di kita ni banyak bahagian kan. Kalau contoh macam air mani. Air mani tu dia kata ada panggil apa? Ada 1 juta apa dia panggil? Berjuta-juta apa? Atau sperma lah. Hal halus ni. Mana di tubuh kita ni pun ni. Pak berjising lah. Tak sudah ambil Jauhapiri itu. Sebab nak nampak mustahilnya kudrah pada yang baharu macam kudrah hamba sama-sama dengan kudrah Allah berserta mengadakan. Macam mana dengan Jauhapiri? Dah syarat Jauhapiri. Kita bahas hak jisim. Macam mana kalau jisim? Sini kata Jauhapiri nak nampak mustahilnya berserta kudrah Allah dengan kudrah yang baharu. Kudrah hamba. Kita kudrah hamba lah senang. Suatu yang mawujud ni hamba. Di suatu mawujud ni Allah tak kudrah, tak tenaga. Berserta sekali. Kalau Jauhapiri benda halus sangat. Siapa dua kudrah mana buat? Dah syarat Jauhapiri. Pergi pada jisim yang bertokar ni. Kerana bahawa kudrah tiap-tiap satu daripada kedua
Tuhan itu am ta'alluqnya. Dia tadi nak cerita mustahil kalau ada dua kudrah. Kudrah Allah, kudrah yang baharu, dia suatu yang mawujud ni, dia tak syarat hamba ni. Suatu yang mawujud ni termasuk Tuhan yang satu lagi. Suatu yang mawujud ni kudrah Allah, kudrah Allah. Ada pula kudrah pada suatu yang mawujud. Suatu yang mawujud ni termasuk Tuhan yang kedua. Suatu yang mawujud satu ada termasuk ni hamba ni, kita ada kudrah yang mengadakan. Ini digi pada kudrah yang dari Tuhan yang kedua ni. Mana sesuatu yang mawujud tu kena pada Tuhan yang kedua. Kita nak fokus kudrah yang ada pada sesuatu yang baru, mawujud yang baru kita nak cerita. Sebab tadilah orang Islam tak ada berpegang dua Tuhan. Orang Islam berpegang satu Tuhan. Kemudian di suatu yang mawujud, suatu yang ada, hamba ni Tuhan letak kudrah juga. Tapi di sini akan pergi pada suatu yang mawujud tu Tuhan satu lagi. Tuhan satu lagi, ini suatu yang mawujud. Jadi apabila ada dua kudrah, kalau mengadakan secara bersusung, tu pelik sangat tu. Kalau berserta macam mana dengan jauh hapiri? Benda yang halus, tiba-tiba dua kudrah. Kudrah Allah dan juga kudrah Tuhan yang kedua. Kudrah Allah, kudrah Tuhan yang kedua. Nak buat macam mana jauh hapiri? Nak dua kudrah nak buat? Dia ambil situ nak nampak mustahil. Kata setengah ulama, dah tak syarat jauh hapiri. Kita ambil benda yang berjisim, mudah apa dah? Mana? Kudrah Allah menjadikan langit. Kudrah Tuhan yang kedua menjadikan bumi. Itu juga dah. Ke mana? Tak payah nak siapa ke nak contoh. Kalau ada dua kudrah mengadakan mustahil. Macam mana kalau jauh hapiri? Nak buat macam mana seretak? Benda halus. Ada syarat jauh hapiri Cuba ambil berjisim, berbentuk. Kalau kita mudah ke? Langit jisim yang besar, bumi jisim yang besar. Langit Allah yang buat, kudrah Allah yang buat. Bumi kudrah Tuhan yang kedua yang buat. Ni orang Islam tak ada lah seumpama ni. Tak apa, tak usah pergi pada jauh hapiri, pergi pada jisim pun tak apa dah. Kata setengah ulama, jauh hapiri itu bukannya syarat. Dan seumpama itu jisim yang bersusun daripada dua jauhar atau lebih. Kerana bahawa kudrah tiap-tiap satu daripada kedua Tuhan. Dua Tuhan dia letak situ. Tuhan Allah Ta'ala ada kudrah, Tuhan satu lagi ada kudrah. Tapi maknanya kalau kudrah menjadikan, walaupun letak pada kudrah hamba menjadikan, Tuhan jugalah hambanya kalau kira. Tapi ini digi pada suatu yang mawujud, Tuhan yang satu lagi ada kudrah juga. Jadi kalau kita nak balik mula pada hak contoh sininya, macam mana kalau beraturan? Mana apa ni? Kudrah Allah mengadakan, kudrah Tuhan yang kedua mengadakan kemudian. Kudrah Tuhan yang kedua mengadakan dahulu, kudrah Allah mengadakan kemudian. Dia panggil apa tu? Menghasilkan barang sudah hasil, mengadakan barang siap dah. Tu sia-sia, tak ada main kerja gitu. Kalau sesuatu yang mawujud tu pergi kepada Tuhan yang kedua. Kalau saya contoh sebelum ni, pergi kepada kudrah yang ada pada hamba. Kalau beraturan gitu tak jadi. Kalau berserta, kalau berserta, berserta macam mana? Kudrah Allah, kudrah Tuhan kedua nak mengadakan jauh hapiri. Benda halus sangat ni. Dua Tuhan nak kena buat. Lemahnya. Dah benda halus sangat Kudrah Allah, kudrah Tuhan yang kedua, dia pergi pakat buat benda halus. Lemahnya kudrah. Benda halus gitu pun nak dua kudrah. Dah syarat kita bicara jauh hapiri halus. Kalau pergi pada hak besar sekalipun sama juga. Jisim langit Allah yang menjadikan, jisim bumi Allah, kudrah Tuhan yang kedua yang menjadikan. Tu pun boleh nampak dah mustahil dia.
Kerana bahawa kudrah tiap-tiap satu daripada kedua Tuhan itu ta'alluqnya, meratai ta'alluqnya. Memang kudrah Tuhan mesti sama-sama umum ta'alluq. Kudrah Allah mesti umum dia punya pekerjaan dia. Ta'alluq Tuhan yang kedua mesti umum pekerjaan dia. Kalau tidak bukan panggil Tuhan. Dia kena ta'alluq, kena umum, kena perbuatan dia belaka, baru panggil Tuhan. Maka menuntut tiap-tiap daripada keduanya itu akan jisim itu dengan sempurna. Dengan sempurna. Pada dengan sempurna dia kena hak dia belaka, baru jadi kudrah Tuhan. Benda yang besar ni, kudrah Allah Ta'ala, kudrah Tuhan yang kedua mesti umum ta'alluq. Kenapa? Kena perbuatan dia belaka. Dengan bahawa menuntut tiada keduanya akan jisim itu dengan sempurna. Mana pun semua yang berjisim yang ada ni kena takluk kudrah dia belaka. Jadi kalau kudrah dia belaka, kudrah Allah, lepas tu kudrah Tuhan yang kedua, dah kena hak dia belaka. Hak dia belaka jadinya. Maka melazimkan bahawa tiada diperoleh akan suatu dia keduanya. Tak ada lah. Tak ada. Langit pun tak ada, bumi pun tak ada. Kenapa? Maka bagi barang yang, itu ilah dia. Bagi barang yang ni kerana, bagi tu ilah. Bagi ni kerana barang yang padanya, pada menuntut tiap-tiap ada keduanya itu, daripada menghasilkan yang sudah hasil. Sama jugalah jadinya. Atau kerana bekas yang satu, dua yang bekas akan dia. Sekarang ni ialah tak segi pada jauh pergi kepada besar. Dia apabila kudrah yang ada di zat Allah, kudrah yang ada di Tuhan kedua, kudrah Tuhan ni mesti umum ta'alluq. Dia kena buat belaka, baru panggil Tuhan. Dah kalau gitu kok langit bumi pakak buat belaka kok, Allah buat sekali, Tuhan yang kedua buat sekali lagi. Tahsil dulu hasil tu mustahil. Dah kalau gitu kok satu benda, satu perkara, dua yang bekas jadinya. Itu pun semua jadi lemah belaka. Langit besar tu Allah buat beserta dengan Tuhan yang kedua buat. Bumi yang besar ni Allah buat, Tuhan yang kedua buat. Sebab dia kena ta'alluq kudrah dua-dua Tuhan ni mesti hak dia umum belaka. Jadi kalau Allah buat langit, Tuhan kedua buat langit kemudian, Allah buat bumi, Tuhan kedua buat langit kemudian, tu tak jadi gitu. Sebab mengadakan sudah ada. Tak ada. Pakat buat. Pakat buat. Mana apa ni? Langit yang besar Allah dan Tuhan kedua buat. Bumi yang besar Allah dan Tuhan kedua yang buat. Sebab ni nak kena perbuatan di belakang dua-dua Tuhan. Kalau kata beraturan tu tak nampak jalan, kalau berserta pun mustahil juga. Sebab apa? Jadi lemah. Bukan nak kata jawab piri, benda besar pun kalau dua kudrah yang buat, kudrah Allah berkongsi dengan kudrah yang baru, pakat dengan kudrah Tuhan yang kedua pakat buat, lemah kedua-dua kudrah. Gitu jelah kesimpulannya. Hak ni kudrah yang ada pada dua Tuhan. Yang kita nak panjang bicaranya, sebab orang Islam tidak berpegang dua Tuhan, berpegang satu Tuhan. Kemudian Tuhan yang Esa Allah Ta'ala menjadikan kudrah pada hamba. Menjadikan kudrah pada hamba. Tiba-tiba kudrah pada hamba yang mengadakan pula. Lepas tu kudrah Allah tidak bertakluk. Kudrah Allah hanya mengadakan kudrah pada diri hamba. Kemudian kudrah Allah tidak bertakluk, tidak berfungsi pada gerak dia hamba. Hamba sendiri yang buat. Maha kuasa gitu. Allah buat satu kerja, Allah tak siapkan kerja. Allah serah pada makhluk yang buat. Lemah Allah seumpama tu. Mustahil sama sekali. Sebab bila Allah lemah, tak ada segala-gala. Ada segala-gala dalil
Allah Tuhan yang Esa, yang Maha Kuasa. Golongan yang terpesong pula dipakai kod lain. Kalau Allah letak kudrah pada hamba, kudrah hamba tidak bertakluk, tidak berfungsi, sia-sia kudrah pada hamba. Tuhan tak buat benda sia-sia di situ pula. Dah Tuhan buat dah kudrah pada hamba, maka kudrah hamba mesti berperanan. Apa peranan kudrah hamba? Mengadakan apa perbuatan hamba, bukan Allah dah mengadakan. Dah kenapa kudrah di hamba yang mengadakan? Barulah berfaedah kudrah itu Tuhan letak pada hamba. Ni Tuhan letak kudrah pada hamba, siapa saat hamba menjadikan, Allah juga buat. Lepas tu kudrah di hamba kosong saja. Allah tak buat benda sia-sia. Jadi bila Allah buat kudrah di hamba, Allah mengizinkan, Allah membenarkan, Allah membiarkan kudrah di hamba yang berperanan sendiri. Allah hanya mengetahui, Allah hanya melihat, tapi bukan Allah yang buat. Digi kat tu. Ni hak golongan terpesong. Atau mensyirikkan Allah pada perbuatan, berpegang Allah lemah. Nampak ke dia tu? Allah letak kudrah pada hamba, kemudian kudrah di hamba tak ada apa peranan. Tak ada apa peranan. Jadi hakikatnya tubuh hamba ni macam umpama patung wayang kulit, tak ada apa pun, kosong. Jadi kudrah di hamba Tuhan letak ni sia-sia. Lepas tu Allah tak buat benda sia-sia. Bila Allah letak kudrah di hamba, maka kudrah itulah yang berperanan sendiri, yang bertakluk sendiri. Kudrah Allah tak bertakluk dah. Allah hanya mengetahui, takluk ilmu. Allah hanya melihat, takluk basar. Ni hak golongan terpesong. Diketahui kot tu pula. Tapi mainan akal dia jadi tu. Yang kita duk mengaji ada 420 ni, akidah Islam wal Jamaah, kalau gitu kudrah Allah, Allah menjadikan kudrah pada hamba, kudrah dia hamba lah pula yang menjadikan. Kudrah hamba yang menjadikan, bukan Allah dah, bukan Allah dah. Lemah gitu kalau Allah seumpama tu. Sebab apa? Berbilang pada perbuatan, tidak mengesakan Allah pada perbuatan. Tapi golongan terpesong, akalan dia cerdik. Akalan cerdik ni dia boleh tipu orang terang-terang. Akalan cerdik tu kan, penipu-penipu profesional tu, otak IQ dia tinggi, bukan IQ rendah. Hak tipu-tipu penipu profesional tu lah. Dia pusing-pusing kok kecerdikan dia, tertipu orang cerdik pandai macam mana pun. Ni sama juga ni. Hak golongan terpesong ni dia cerdik. Dia kira kat akal, Tuhan letak kudrah pada hamba. Lepas tu gerak dia yang hamba pada berusaha, balik pada perbuatan kudrah Allah. Lepas tu kudrah hamba apa faedah? Tak ada kerana apa pun, sia-sia. Allah tak buat sia-sia. Lepas tu Allah buat dah kudrah pada hamba. Kudrah dia hamba lah bertakluk, berperanan sendiri, bukan kudrah Allah dah. Kalau kata seketak kudrah hamba dan kudrah Tuhan, itu pun lemah juga kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu cerdik pula golongan sesak ni, kudrah kita yang buat perkara baik, perkara buruk. Perkara kita buat ni kita mari ke masjid ni, kudrah kita buat ni bukan Allah buat, tapi Allah mengetahui, Allah melihat. Kudrah kita buat. Bila kudrah kita buat perkara baik, maka malaikat pun catat kebaikan atas nama perbuatan hamba. Kudrah hamba juga digunakan kudrah pada buat kerja jahat. Kudrah hamba yang buat kerja jahat, maka malaikat pun tulis kejahatan perbuatan hamba. Bagus betul. Sebab apa? Sebab kudrah hamba buat baik, malaikat cutik tulis kebaikan yang hamba buat. Kudrah hamba buat kejahat, malaikat pun tulis kejahatan yang hamba buat. Sampai di hari akhirat dapat bala baik, dapat bala jahat. Kerana apa? Kerana kudrah hamba pilih buat baik dan buat jahat. Baru mula sabar. Kalau kudrah Allah juga yang buat perkara baik dan jahat, lepas tu malaikat catat baik perbuatan hamba, malaikat catat jahat perbuatan hamba. Sampai di hari akhirat bala baik, bala buruk. Bala buruk. Kenapa? Kejahatan siapa buat? Allah buat. Jadi gitu. Ni otak dia makan.
Otak dia makan. Puak sesak ni, otak dia makan. Sebab malaikat catat kejahatan tu hamba yang buat. Hamba mana yang buat? Ni ada kudrah di hamba. Hamba yang buat, bukan Allah. Allah hanya mengetahui, Allah hanya melihat. Jadi berarti takluk kudrah tidak umum. Maknanya perbuatan baik jahat di hamba, perbuatan hamba sendiri. Itu barulah berfaedahnya, bergunanya Allah letak kudrah di hamba. Oh, ada faedah tidak sia-sia. Ni akal golongan yang sesat. Oh, dengar sini bokeh baliklah kalau tak kemas. Jatuh semula lah kalau tak pegang molek. Kalau tak pegang molek lah. Hingguk. Atas pokok tak hingguk panggil dah. Goyang dah. Apa? Goyang. Kita hingguk pun tak hingguk. Ni hingguk. Pokok kita hingguk, dia panggil apa? Goyang. Tak pegang molek atas tu, pakai jatuh semula lah. Saya sebutlah kadang-kadang akal yang sesat ni, tapi bimbang juga. Takut kau dengar kan dia makan waktu tu. Tapi kena royak, kena beritahu. Sebab takut kemudian dia jumpa sendiri pula. Bagi kita beritahu. Macam mana akal pun sesat ni. Sekali nampak, iya juga. Dan kalau Allah letak kudrah pada hamba, kudrah hamba tak ada peranan. Yang berlaku Gordian tetap kudrah Allah. Sia-sia pada zuhur gitu. Tapi walaupun nampak gitu, kita tetap berpegang apa yang Tuhan jadikan. Ada hikmah dia belaka. Gitu je lah. Tak boleh nak banyak-banyak sekata je. Kemudian ni tak habis lagi ni. Sebab dia pun belum. Dia permulaan ayat dia ada kurungan. Tapi tak apalah, kita berhenti di sini. Apabila engkau ketahui mereka itu, maka tak dapat tiada daripada lemah keduanya. Lemahlah. Kalau kudrah Allah mengadakan, kudrah Tuhan yang kedua mengadakan, dua-dua lemah. Sama telah pula kudrah Allah mengadakan pekerjaan dia, kudrah hamba mengajarkan pekerjaan dia. Jadi bahawa lemah kudrah Tuhan. Dia gitu tu. Dah Tuhan yang maha kuasa, pastilah esa Tuhan pada zat, esa Tuhan pada sifat, dan esa pada perbuatan. Barulah Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang esa pasti maha kuasa. Tuhan yang maha kuasa pasti Tuhan yang esa pada zat, sifat dan perbuatan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.